A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara, bahagia tuan qadi, tuan imam, barisan jawatankuasa masjid. Begitu juga kepada ketua-ketua jabatan yang hadir pada hari ini, wakil-wakil jabatan agensi kerajaan yang hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, rezeki Allah izinkan dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi. Setelah banyak tahun saya tak ceramah kat Bera ni rasanya. Dulu ada sekali hari itu, ada itu. Tapi buat dekat kampung mana itu tak ingat saya. Mana? Dan ni hari ni dapat jumpa lagi, alhamdulillah. Hari tu saya lalu je ambil ikan patin sini. Kan? Yang ni hari ni dapat jumpa, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ni topik yang nak dibincangkan adalah kunci keluarga bahagia. Bukan nak mengajar sangat kan? Sebab semua orang dah pandai, semua orang dah tahu, kan? Cuma kongsi-kongsi aja, kan? Dan jangan terperanjat, ni orang yang sama, cuma suara lain sikit, sebab batuk kan. Berapa hari ceramah tak berhenti. Pagi tadi saya ceramah di Pekan di Mu'ib. Pagi tadi tajuk ni best juga. Wanita bidadari syurga pagi tadi. Ramai yang tanya soalan, suaminya macam ni lah, itulah. Boleh ke jadi bidadari kalau suaminya begini? Macam-macam lah tanya. Tapi petang ni kita santai-santai je, kan? Santai-santai tentang kunci keluarga bahagia, kan? Pembinaan keluarga bahagia ini dimulai dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan iaitu untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Tak ada orang kahwin sebab nak kusut. Tak ada orang kahwin sebab nak gaduh. Aku ni tak sabar nak gaduh dengan dia ni. Aku ni kalau kahwin dapat sehari dua cerai dah ni. Tak. Kebanyakannya kahwin memang kalau boleh nak bahagia selama-lamanya. Kalau boleh. Sampai ke akhir hayat. Tak ada pun yang datang tu doa kan, aku doakan kau bahagia sebulan dua. Tak ada. Aku doakan kau bahagia 10 tahun je. Aku doakan kau bahagia 2 minggu je. Tak ada. Semua doakan semoga berbahagia hingga ke hari hayat, hingga ke anak cucu lah macam mana. Macam-macam. Dan semua doakan berpanjangan. Dan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala beritahu apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Maknanya pasangan tu memang dah daripada jenis kita dah. Tak ada orang balik daripada zoo menong teringat dekat kuda belang tu. Tak ada. Dia balik daripada tu rindu pula tengok biawak tu. Tak ada. Tak ada. Memang dah jenis kita dah, kan? Selera kita dah. Supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya. Tu yang sakinah. Dan dijadikan antaramu rasa kasih dan sayang. Mawaddatan wa rahmah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
dengan mawaddah, kasih sayang, untuk memenuhi syahwat, suami isteri akan melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Seterusnya timbullah pula rahmah, iaitu rasa kasih sayang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam. Oh, macam drama. Jiwa yang paling dalam ni, yang tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata. Kan? Sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi. Apapun Nabi ajar dah. Dalam kita nak membina rumah tangga, ada garis panduan dah bagi dah. Pertama-tamanya, kenapa kahwin? Tanya, kenapa nak kahwin? Imam biasa dia tanya, kenapa kamu nak kahwin ni? Mak ayah bising. Kenapa nak kahwin? Saya dah tak tahan tengok perempuan ni dah. Kata, la ilaha illallah, teruk betul. Yang kenapa nak kahwin? Duit dah cukup, kahwin lah, dia kata. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan saya habis kahwin dah, Imam. Tinggal saya je belum. Sebab kawan-kawan kahwin. Kenapa kahwin? Mak saya hari-hari bising. Bila nak kahwin, bila nak kahwin? Saya kahwin lah. Susah kan? Susah betul nak jumpa yang betul-betul ni. Dan yang paling baik sekali, kenapa kamu nak kahwin? Imam, insya-Allah saya kahwin ni kerana Allah. Sebab biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ini adalah lelaki yang dah kahwin. Faham? Macam tu dah. Faham? Lelaki yang dah kahwin ni yang berani jawab macam tu. Saya kahwin kerana Allah. Itu pula masalah dah kan. Dah berubah dah. Tapi pentingnya untuk kita memperbetulkan niat. Baru-baru ni kan kita dengar ceramah tentang ma'al hijrah. Kan? Pentingnya niat. Inna a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Salah satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. So niat tu perlu diperbetulkan. Berkahwinlah, binalah rumah tangga kerana Allah. Bukan sebab dah lama kawan, bukan sebab dah kenal hati budi, bukan. Ada orang dah kenal hati budi sampai kesudah berkawan, tak kahwin. Tapi kahwin ni kenapa? Kerana Allah. Ya. Dan memang dah saling sesuai. Kami nak mengelakkan berlakunya perbuatan yang Allah tidak sukai, maka kami kahwin. Sebelum pada tu, ada garis panduan yang dah diberikan. Iaitu Nabi ajar, kalau kamu nak kahwin, tengoklah 4 perkara, Nabi kata. Pertama, tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Tengok lima lihat, tengok harta kekayaan dia, tengok. Yang ketiga, tengok li nasabiha atau li hasabiha, tengok keturunan dia. Dan yang keempatnya, li diniha, tengok kerana agama dia. Empat-empat ni penting. Pertama, li jamaliha, cantik, penting. Macam mana kalau hari pertama tengok muka pun tak selera, macam mana? Nak menghadap bukan sehari dua. Nak menghadap sepanjang hayat. Kan? Jam tu payah Ustaz. Yang cantik tak nak kat saya, dia kata. Kena ingat. Itulah maha kuasa Allah. Allah jadikan manusia ni mata tak sama. Ada orang tengok dia ni lawa, ada orang tengok dia ni tak lawa. Contoh, Piuris tu, dia nampak ni lofa lawa sangat. Dekat saya biasa-biasa je. Contoh. Mata biasa-biasa. Nampak tak? Yang penting cantik kat kita, sudah. Kan? Kedua, tengok harta dia, duit dia, bukan nak mengejakan. Paling tidak kita tahu dekat mana kedudukan kita nak jaga dia ni. Yang ketiga, tengok keturunan dia. Keturunan yang baik-baik. Bukan tengok dia Jawa ke Minang ke Mendeliang, Bugis, Banjar. Bukan. Tengok keturunan yang baik-baik. Bapaknya imam. Emaknya ustazah. Adik-beradiknya hafaz Quran. Allah baik. Kan? Tapi kalau tak ada semua ni pun, paling tidak Nabi kata, jagalah agama. Tengok agama. Sebab kalau ada agama, muka tak lawa boleh hijaz.
Hari-hari tonyoh krim. Yang kedut boleh tegang. Gigi ke depan boleh masuk ke dalam. Telinga capang boleh letak selotip. Boleh lekat. Kan? Semua boleh adjust. Muka hitam boleh jadi putih. Yang putih boleh jadi hitam. Sebab dia ada sama dengan bini dia. Dia suka dengan bini ni hitam. Dia pun nak hitam juga. Berjemur dia. Boleh. Duit tak ada. Jangan risau. Mungkin dengan tingkat ketaatan kepada Allah dan Rasul, jaga syariat, Allah murahkan rezeki keluarga dia. Mungkin dia keturunan dia bukan yang baik-baik. Bapaknya pencuri, maknya menipu, adik-beradiknya macam-macam lah. Macam-macam perangai buat, pecah rumah, macam-macam. Tapi bila kita kahwin dengan cara yang betul, niat yang betul, dapat melahirkan keturunan zuriat yang baik-baik. Nampak? Itu sebabnya pentingnya kita melihat daripada aspek agama. Begitu juga dalam suami isteri ni, hari ni dugaannya tak sama macam dulu. Hari ni cabarannya sangat hebat. Dengan adanya media sosial menyebabkan kita seringkali bertelagah, bergaduh. Kenapa? Bila dulu orang bergaduh hanya tengok rumah jiran sebelah aja. Abang, orang sebelah tukar tikar getah. Tikar getah hanya bukan kapet. Tikar getah dia lawa, abang. Tikar getah kita lama dah tak tukar. Tolonglah bang, tukarlah. Buat hutang. Dulu boleh hutang. Kan? Dulu duit pun banyak simpan bawah tikar getah. Sejuk duit tu. Ingat tak dulu? Kan? Saya ingat mak saya simpan dalam bawah tikar getah. Dulu. Jadi rumah tu nampak mahal bila pakai tikar getah tu. Sebab coraknya tu nampak macam tile yang mahal-mahal. Dulu. Tapi sekarang orang dah tak tengok dekat situ, tak payah tinjau jiran sebelah. Dia tengok dalam Facebook. Jadi manusia akan terganggu dengan itu. Itu sebab hati-hati. Kadang-kadang kenapa manusia ni tak bahagia? Kenapa manusia ni tak bahagia? Bahagia tu apa? Betul ke bahagia tu kaya? Betul ke bahagia tu kaya? Saya tanya. Bahagia tu kaya ke? Tak semestinya. Ada orang tu kaya, duit banyak tapi tak bahagia, menong aja. Kaya, duit banyak, hutang pun banyak. Kan? Yang datang ni cuma tengok. Kadang-kadang biasa-biasa je. Tapi dalam beg duit dia penuh. Nampak selamba-selamba je kan. Betul tak? Ada orang macam tu. Itu sebab saya selalu pesan, jangan sibuk nak kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Melur untuk Firdaus. Kan? Akhirnya dia sedar. Kan? Melur itulah segala-galanya. Mengenai nangis, nyampah tu. Kan? Saya tak tengok. Saya tahu tajuk je. Kan? Kan? Risik pada hati. Tu. Kan? Maknanya bahagia tu juga yang penting. Semua cerita bahagia. Dan bahagia ni bukan melihat kepada apa yang kita ada. Tapi bahagia ni melihatkan kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Nampak cawan biasa. Kan? Nampak cawan biasa. Tapi kalau dimanfaatkan, maka dia tentu ada nilainya. Contoh. Kalau gelas mahal, kan, berpuluh ribu tapi dalam tak ada air. Buat apa? Tengok aja lah. Betul tak? Maknanya cara kita ni.
Sampai sumbing-sumbing cawan tu pakai lagi. Sebab apa? Bermakna. Isteri tu, muka tak adalah lawa sangat. Tapi bila dia masak, la ilaha illallah. Sampai ke siku jilat sedapnya. Ya Allah. Apa ikan mula dia masak? Sedap betul. Apa binatang ini goreng ni? Sedap. Kambing goreng sedap. Ikan goreng sedap. Semua dia goreng ni. Sedap betul. Dia masak goreng bawang lah. Masuk bawang sikit. Oh la ilallah, goreng kunyit. Ya Allah sedap. Contoh-contoh. Itulah keadaan dia. Nak bagi gambaran. Tapi manusia jadi tak bahagia sebab apa? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada. Sampai terlupa apa yang kita ada. Itu yang dalam Facebook tu. Ya Allah bang, rumah dia besar. Kereta dia besar. Suami ni. Biarlah. Ya, itulah cakap dengan awak macam itulah. Biar. Cuba belajar bersyukur. Pertama tak boleh syukur, tak boleh bahagia tu. Tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Tak bahagia. Kedua, tengok orang yang lebih daripada dia. Dia lupa tengok orang yang lagi susah daripada dia. Tengok orang lagi susah, elok lagi aku. Tidak-tidaknya aku berlaki. Abang. Tengok orang tu banyak ambil gambar tangannya atas handbrake. Nyampah betul aku. Nak tunjuk kat siapa? Ambil gambar ni, macam ni. Ambil gambar ni nak tunjuk kat siapa? Apa mustahaknya? Cakap. Biar satu dunia nampak engkau berlaki. Itu bukan kunci bahagia. Nak nunjuk-nunjuk dengan orang buat apa? Ada pula seorang tu, kebetulan baru lepas bercerai. Matilah kau. Tak, aku doa kau, janganlah lama kau berkahwin. Nampak? Mana tu? Contohlah. Bahaya tunjuk-tunjuk ke orang. Ada penyakit ain tau. Tengok orang yang lebih, lupa tengok. Tak tengok orang susah. Allah sian dia. Setidak-tidaknya aku ada suami. Kita pun tengok. Allah. Tengok suami kita. Tidur dengan tak berbajunya dekat atas lantai. Alah. Laki aku. Alah. Janji ada. Betul. Yang ketiga, kita sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha gigih kita semata-mata. Sebenarnya apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Kena ingat tu. Anak sampai 7 orang tak bahagia lagi. Tengok anak memanglah, dia kata. Habis nak tengok apa lagi? Beranak rajin. Rajin dia beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam, beranak lah dia. Yang seorang tu tepuk nyamuk, yang beranak. Beranak, yang faham, tak faham sudah. Meriah anaknya, la ilaha illallah. 10 anaknya. Itu sebab kita kena faham pasal rezeki. Rezeki daripada siapa? Rezeki daripada Allah. 3 hakikat rezeki yang kita kena faham. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Ada orang punca rezeki dia gaji. Ada orang punca rezeki dia naik pangkat. Ada orang punca rezekinya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dia menjadi. Ada orang rezeki dia anak-anak dia berjaya. Ada orang punca rezeki dia makcik dia meninggal, tinggalkan duit tanah, tak ada orang lain yang boleh terima, dia je terima. Punca rezeki Allah tentukan. Kedua, kadarnya Allah tentukan. Berapa banyak? Jadi kepada penyawat-penyawat awam, tak lama lagi Perdana Menteri nak buat pengumuman
dalam belanjawan. Bagi menghargai penjawat awam, dengan ini diumumkan insentif keuangan berjumlah RM700. Ada orang tu, setakat 700 baik, tak payah dia kata kan. Jangan. Sebab kena fikir. Kadar Allah tentukan. Kan? Itu hanya medium saja. Tapi Allah sebenarnya yang izinkan 700 tu. Dan begitu juga yang ketiga. Allah tentukan bila kita dapat rezeki tu. Tu yang ada orang kahwin tu. Lepas 10 tahun baru dapat anak. Ada orang tu dah lah lepas 10 tahun. Tak berhenti lepas tu. Contoh. Ada orang tu dapat rezeki bila? Bila anak dah besar. Masa kecil dulu susahnya hidup. Kejap-kejap minta nasi sama orang. Jangan minta beras sama orang. Minta lauk sama orang. Tolonglah anaknya makan banyak ni. Tapi bila dah besar. Anak masing-masing dah kerja. Maknya hantar mesej dalam grup family. Dimaklumkan. Hari ini telah masuk 28 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bayar duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini. Sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu. Tren. RM500 seorang. Kali 10 orang. RM5,000. Gila tu. Allah tentukan. Jadi, hari ni kita nak cari keluarga bahagia ni. Itu sebab kena perbetulkan. Jangan ingat bahagia itu kaya. Sebab Nabi sebut. Anak-anak Adam. Kalau diberikan 2 lembah emas. Dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Duit banyak mana pun tak cukup. Nabi macam mana? 2 lembah emas tau. Bukannya 2 guni. 2 lembah. Dia akan minta lembah yang ketiga. Kita cakap iya ke? Betul ke macam tu? Betul. Orang kaya kat luar sana tak cukup-cukup. Duit berjuta. Ada seorang orang kaya tu saya jumpa dia garu kepala ni. Aduh, pening Ustaz, pening. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh orang ni. Kenapa? Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Faham? Kita dapat 100,000 senyum dah. Alhamdulillah. Nak pergi berjalan mana ni weh? Kan? Rombongan ke Langkawi. Berjalan aja agaknya lah. GKL. 100,000 dah. Kan? Mulalah tambah dapur buat drive thru. Sebab duit pada kita besar. Tapi pada setengah orang. Tu yang Nabi sebut. Bagi 2 lembah emas. Dia akan minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi ada pesan. Nabi kata, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah yang paling kaya. Jadi hari ini rasa cukup tak? Cukup ke tak? Cukup. Kaya. Dapat jumpa Samsul Debat. Cukup. Cukup. Alhamdulillah. Kaya. Nak kahwin dengan Samsul Debat tak boleh. Dapat tengok aja. Kan? Samsul Debat kahwin dah. Kan? Faham? Faham. Okay. Baru nak recommend anak kita. Dia kata kan. Contohlah kan. Jadi makna kata. Kebahagiaan itu penting. Dan belajar untuk merasa cukup. Allah uji muda dengan tua. Sehat dengan sakit. Lapang dengan sempit. Hidup dengan mati. Kaya dengan... Bukan dengan miskin. Kaya dengan kecukupan. Yang kita sebut tadi. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Biarlah kita duduk kampung. Alhamdulillah. Senang hati. Rasa-rasa tak ada lauk. Petik pucuk ubi. Kan? Tumbuk-tumbuk makan cicah sama belacan. Tidur sampai ke petang. Betul tak? Iya.
Allah bagi orang bera ni senang dapat ikan patin sangkar ke ikan patin sungai. Ya Allah. Mengeletek-ngeletek nyawa sedapnya. Itu saya lah tu. Bila sampai dekat Seremban tu, bila lah nak beli, bila lagi nak makan ikan patin ni, bila nak makan ikan patin. Saya kalau balik daripada ceramah di Temeloh pun kadang tu lah. Saya akan ambil dengan Abang Awang, ambil. Order lah, order. Bukan ambil saja, bayar. Dia tunggu dekat PPD Bera. Pukul 3 pagi kadang tunggu. Ambil, balik singgah rumah mak. Sangkut ikan rumah mak. Bukan bagi bini masak, mak masak. Air tangan mak lain. Mak saya masak tu ikan patin tu. Dia potong, goreng, garing, masak belada. Allahu Akbar. Bahagia rasanya. Makan dekat hotel 7 bintang pun tak dapat rasanya tu. Nampak? Beza bahagia. Nampak tak? Tu cakap tadi tu. Tu sebab ada orang tidur aircon. Bantal empuk. Katil 3 tingkat. 3 lapis tilamnya. Punya sejuk aircon. Dengan pemandangan indah. Tapi masih lagi tak dapat lena macam mana dia tidur kat rumah mak dia. Tak dapat lena. Tidur dekat kampung sambil bunyi cengkuit. Bunyi burung-burung. Macam-macam lah. Suasana bunyi air sungai. Terdengar bunyi air. Mak ni masak kat dapur. Pakai ceret menjerit. Tu dapat dia tidur. Dekat rumah senyap sangat pun tak boleh tidur. Aduh. Kita boleh beli katil. Tapi tak boleh beli lena. Benar? Kita boleh beli rumah. Tapi tak boleh beli kediaman. Tempat tinggal tak boleh beli. Kadang kita rasa tak best duduk sini. Tu yang kata tadi. Kita boleh beli hotel. Boleh beli apa. Beli kemewahan dunia. Tapi bahagia tak boleh beli. Itu yang saya sebut pagi tadi. Rumah semakin besar. Orang makin tak ada. Betul tak? Rumah makin besar. Orang makin tak ada. Macam mana tu? Pangkat makin tinggi. Kearifan makin kurang. Pangkat tinggi-tinggi, bodohnya macam tu juga kadang. Bukan orang sini lah, tempat lain. Nampak tu? Berlancung satu dunia, jiran sebelah rumah tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Minggu lepas, dengar penyakit baru tu, sesama tomato. Apa hal macam tu, nama penyakit tu? Dia menjangkiti warga emas dan kanak-kanak, tandanya demam dan sakit sendi. Selsema tomato. Dah habis nama penyakit ni. Tomato babit hanya. Apa lagi? Minuman semakin banyak jenis. Extra jos. Tembici. Tembikar leci. Air apa lagi? Air kasira. Apa lagi? Air magenta. Itu saya kasanakan dengan Samsul Rau-Rau. Air Dracula. Uish. Merah air tu. Campur dengan ros. Sirap. Dracula. Air semakin banyak jenis. Air bersih semakin kurang. Ilmu semakin tinggi. Adab semakin rendah. Duit semakin banyak. Ketenteraman makin tak ada. Bila duit ada, macam mana nak tambah lagi? Macam mana nak tambah lagi? Kawan-kawan di dunia maya semakin ramai. Teman sejati makin tak ada. Berguru semakin mudah. Guru semakin tidak dihargai.
Tengok. Belajar semakin mudah. Dekat YouTube boleh belajar. Dekat internet boleh belajar. Ustazah pun tak nak jumpa. Ustaz-ustaz pun tak nak jumpa. Qadi pun main telefon dia. Nanti lah, okey lah. Ya. Sekarang. Informasi, teknologi, maklumat semakin semakin canggih. Semakin canggih. Fitnah dan aib semakin tersebar. Itulah dia dunia hari ini. Jadi, kejarlah bahagia. 5 kunci keluarga bahagia. Yang pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Yang kelima, kunci spare. Salin. Orang cakap tak percaya. Pertamanya, kunci rumah. Maksudnya, sistemkan keluarga kita mengikut sistem kekeluargaan Islam. Tak ada cara lain. Datang masjid. Itu cara dia. Seorang suami dikatakan berjaya kalau dia boleh pastikan ahli keluarganya pun datang masjid. Hebat suami itu. Orang lelaki kena ingat, dia kena bagi nafkah, 2 jenis nafkah. Orang lelaki kena bagi. Pertama, nafkah zahir. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Satu lagi nafkah batin. Nafkah batin bukan hanya yang gitu-gitu aja. Faham? Nafkah batin bukannya yang atas-katil itu saja. Termasuklah memberi didikan agama. Jadi orang lelaki kalau tak boleh nak mengajar isteri ilmu agama, jangan halang isteri belajar agama. Dan kalau boleh, malam tu ada pengumuman. InsyaAllah esok pagi kita ada kuliah duha untuk muslimat ya. Yang mana akan dikenalikan oleh Ustazah Maimunah. Dia kata. Jadi suami balik malam tu beritahu. Besok pagi Ustazah Maimunah ada mengajar tu pergi. Saya nak masak. Mana ada pergi. Suami tu tegas sikit. Habis saya tak masak lah untuk abang esok. Kau tak payah masak. Tahulah aku beli kat luar besok. Pergi belajar. Macam tu suami. Faham? Belajar agama. Bangun pagi kejut suami. Abang, bangunlah subuh. Abang. Kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya 2-2 tak subuh. Kau ni mengejut ke mengajak? Yang faham-faham, tak faham sudah. Habis dia payah nak bangun Ustaz. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana? Api neraka. Macam tu cakap dia. Tegak dia. Hoi, kau ni. Suami pun ambil wuduk. Kadang-kadang suami ni pagi bila semain subuh, dia kumur-kumur, dia ambil wuduk terus nak jadi imam aja. Dengan muka tak apa dia cakap pun tak tahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin. Lepas tu senyap. Bini kat belakang. Memang buta orang tua ni. Anak dah macam ni lah. Lepas tu bini dekat belakang. Waladhalin. Dah habis Fatihah je. La ilaha illallah. Punya teruk ngantuk. Dia rasa dia dah habis baca dah. Masuk bilik air. Orang lelaki. Gosok gigi.
shampoo badan, wangi-wangi, segar-segar ni. Sebab nak jadi imam ni. Allah. Menghadap Allah, tu fikir tu. Bila nak semayang, istau sufufakum, terus rapatkan saf. Macam imam besar masjid negara. Allahu Akbar, bar. Anaknya, ada gema. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Sampai ujung. Walaudhalli. Amin. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah, anak dah tahu. Tak apalah, janji jadi imam. Nampak? Sistem tu. Bila dah bagi salam, zikir sama-sama, barulah rumah tu rasa tenang. Doa pula, ya Allah. Sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. Ya Allah, sesungguhnya aku sayang kepada isteriku, ya Allah. Yang anak apa nang mak dia? Yang mak pandang depan lah, sibuk aje lah. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long, nama kau lah Long. Nampak? Ya. Tapi orang perempuan kena tengok teknik doa suami. Kadang suami dia pandai, dia baca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdul alamin amdan hamidin amdan jazakallahu wa fina min mazidah ya rabbana kalamdu karim azim sultanik ya Allah. Tu dengar tu kadang-kadang ada yang tak jelas tu. Ya Allah, kau berikanlah aku ini, ya Allah. Aku dah lama ingin ni, ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Yang bini kat belakang, amin, 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 makbul. Hati-hati. Kalau dengar, kau berikan aku, ya Allah. Kuat sikit. Cakap macam tu. Ya. Solat jaga. Puasa sunat sama-sama. Nampak sistem tu. Hari Senin Khamis. Paling tidak hari Senin. Siapa nak puasa dengan ayah esok? Tak nak lah. Rugi tau. Tak puasa sunat hari Senin tau. Nabi suka puasa Senin. Ya ke ya? Okey lah. Esok puasa. Puasa. Okey. Siapa yang puasa esok? Malam esok. Ayah hidangkan. Ayah cari makanan yang best. Untuk buka puasa. Ya ke? Okeylah. Siapa yang tak puasa tak ikut. Nampak? Bagi galakan. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Carilah rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Walaupun kerja hanya pembantu tadbir. Walaupun kerja hanya kerani biasa. Kerja kampung. Bercucuk tanam. Selagi mana ia rezeki yang halal, itulah yang terbaik. Sebab Nabi kata, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nampak? Kalau nak kerja mewah, mungkin tu yang sampai satu tahap, ada yang sanggup cari yang tak halal. Nampak? Tu yang kata tadi, cari yang halal itu cukup buat kamu. Itu yang Nabi kata tadi. Manusia yang paling kaya
Manusia merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi buat apa kita nak cari mewah? Cukup, itu dah sudah baik dah. Mbak, kalau ada rezeki lebih Allah bagi, alhamdulillah. Itu je. Bukan kata nak menolak rezeki. Jangan kita risau-risau. Ada rezeki adalah, macam tu je. Kadang-kadang ada orang bila dah tengok hidupnya dia tak berpuas hati. Itu sebab kata keberkatan rezeki. Keberkatan rezeki, bila sikit rasa cukup, banyak boleh sedekah. Boleh kongsi dengan orang. Tapi kalau rezeki tak berkat, sikitnya tidak cukup, banyaknya tidak puas. Ibarat minum selautan air, tapi tidak hilang dahaganya. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, rezeki rasa cukup. Kedua, rumah tangga tenang dan bahagia. Ketiga, apabila anak-anak menjadi dalam bidang-bidangnya. Keempat, dalam tempat kerja, dalam masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Allah. Keenam, rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Itu tidak termasuk tin Shopee, itu tak termasuk. Itu kau yang order. Faham? Ini tetamu datang rumah. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Itu 7 tanda keberkatan rezeki. So cari yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Saya kerja kerajaan Ustaz. Makan gaji. Tapi tak cukup. Soalan yang perlu ditanya. Bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan? Kadang-kadang kerja kerajaan, tapi minum lagi banyak daripada kerja. Kerja kerajaan, cuti banyak tipu. Bukan cuti keperluan. Saja-saja cuti. Tengok boleh. Pergi makan patut ke 1 sampai ke 2. Saja-saja masuk ke 3 sebab bos tak ada. Contoh. Mana nak berkat rezeki? Ini cerita betul. Soalan yang patut kita tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan? Itu dia. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala 7 pemanduan nak bawa keluarga kita. Biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Kita selalu cakap, aku nak bina keluarga bahagia dunia akhirat. Nak didik anak jadi soleh, solehah. Seawal umur anak 7 tahun, dah diajar masuk pertandingan bintang kecil. Macam mana? Pertandingan menyanyi suruh masuk. Masuklah pertandingan azan, pertandingan mengaji Quran, musabaqah, berzanji marhaban, kan? Pertandingan hafazan, baru betul. Hala 7 tu kena betul. Kadang-kadang dengan dia tengok mak ayah dia semayang ngajin anak-anak ikut, hala 7-nya betul dah. Contohlah kita ni dah mati, dah masuk dalam kubur. Anak kita baru kahwin. Dia cakap dengan isteri dia, Yang, apa bang? Esok pagi kita subuh berjemaah ya. Hai, tiba-tiba je bang ni kenapa? Dulu arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir tak pahala untuk kita dalam kubur? Mengalir. Yang esok petang kita karaoke nak. Tiba-tibanya arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke. Mampus. Tu cakap tadi tu. Hala 7 ni nak tinggal untuk anak ni yang mana? Hari Khamis malam Jumaat dia baca Yasin dekat rumah. Lepas tu semua berkumpul dekat rumah. Sebab setiap Khamis malam ayahnya akan baca satu hadis. Contoh. Malam ni jangan ke mana-mana ya. Sebab malam ni ada tazkirah pasal hadis dekat rumah kita. Anak pun tanya, siapa yang akan menyampaikan ceramah tu wahai ayahanda? Tak lain tak bukan sahibul fadilah, abah kau. Macam tu, beritahu. Ayahnya sendiri bagi.
Jadi besok bila ayahnya dah meninggal, anak lelaki pula sambung. Macam tu, hala 7. Pemanduan. Jadi orang tua jangan sibuk lagi nak masuk pertandingan menyanyi. Kilauan mas. Kalau betul ada orang kampung yang nak pergi, escort ramai-ramai naik van jenazah. Tengok sanggup ke tidak bertanding tu. Ya. Hala 7 nak kena jaga. Keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga, satu je kunci dia. Apa dia? Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah macam mana? Tak ada cara lain. Beribadah sebanyak-banyaknya. Itu sebab penting suami isteri menjaga ibadah supaya anak-anak pun ikut sama beribadah. Faham ya? Dan begitu juga dalam bab ibadah ini kita kena belajar tentang kesempurnaan ibadah. Ada 4 aspek kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Kena belajar. Tak boleh main ikut-ikut. Tengok orang angkat takbir tu macam-macam cara. Allah. Allah. Tarik belakang. Allah. Allah. Apa? Guru silat rupanya. Allah. Tak teromen. Apa? Kena belajar. Kena belajar. Kan? Bacaannya. Fatihahnya. Ajar. Ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket menang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Ya. Lagi satu, bila kita belajar, kita yakin. Oh, semayang macam ni. Oh, bacaannya macam ni. Tak adalah kumat kami tak ada tuan lah. Macam tu. Ya, belajar. Yang kedua, mesti ikhlas. Nampak? Ikhlas. Bila ibadah ni, berserah betul-betul kepada Allah. Yang ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang-semayang, mengumpat macam tu juga. Lambatnya Samsul debat. Pukul berapa tibanya ni? Ingat aku tak tahu. Mengumpat tak kerti perlahan. Samsul debat lapar sehingga makan sekejap. Dia sedap makan. Kita pun lapar ni. Minta maaf lah. Kan? Tadi lalu-lalu tadi ngumpat juga. Tingginya Samsul debat. Buka emas dalam TV nampak tua je. Wah, ajar betul. Saya maafkan juga. Nampak? Semayang ni mengumpat macam tu. Orang perempuan berhenti-berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana je. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Perangai kena berubah. Ini semayang-semayang nombor ekor jalan juga. Tanya cucu je. Cucu berapa? 3. Engkau 2. Kau belum ada rezeki lagi. Engkau 5. 3205. Kena pula tu. Dah lah kena. Yang paling orang ajar tu, dia belanja je ke masjid. Kurang asam betul. Nampak tu? Dia mesti ada perubahan. Kalau tidak, ibadah tu tak ada kesan. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Ibadah ni niat penting. Kalaulah niat tu tak penting, tak kalah tiap-tiap tahun tanya soalan yang sama. Ustaz, kalau saya lupa niat, sah tak puasa saya? Tiap-tiap tahun tanya. Yang umur 60-70 tahun, tanya lagi soalan tu. Betul tak? Jadi, maknanya capailah kesempurnaan ibadah. Saya boleh hurai panjang lagi tapi tak sempat hari ni. Maknanya kena panggil lagi ni. Kena panggil lagi. Kita buat ceramah malam pula ya. InsyaAllah. Saya memang nak datang. Tunggu suara saya okey sikit. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral,
InsyaAllah tahun depan ada free. Tahun ni dah habis. Tapi yalah kan. Satu lagi apa? Kalau ada peluang bawa anak pergi Mekah, pergi umrah. Pergi haji. Walaupun kita rasa kita tak mampu, cuba daftar dulu. Bila daftar tu selesai tanggungjawab kita. Kita dah daftar. Yang mana tahu rezeki. Ada cabutan bertuah tabung haji dapat pergi free. Mana tahu? Kan? Siapa yang daftar hari ni dengan tabung haji, insya-Allah boleh pergi haji pada tahun 2137. 150 tahun lagi. Mati hidup tak boleh pergi lagi. 3 kali mati hidup mati. Boleh pergi tak boleh pergi, mati balik. Tapi itu perancangan manusia. Kadang-kadang kita mungkin tarikhnya panjang, tiba-tiba buat rayuan dapat pergi. Kan? Pergi daftar. Alah kau daftar pun lambat. Jangan, daftar je dulu. Kena daftar. Suruh anak-anak kita daftar. Kadang-kadang anak dapat pergi cepat, ada tiket-tiket istimewa, boleh tarik maknya sekali. Nampak? Macam tu. Okay. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, kunci keluarga bahagia adalah kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci. Sebagai ibu, sebagai bapa ada kunci. Sebagai anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Kita tak boleh kata tanggungjawab bahagia ni tu kerja kau perempuan. Tak, salah. Sebenarnya tanggungjawab bersama. Suami isteri kena saling bermusyawarah, berbincang macam mana nak jaga keluarga, macam mana nak menjaga kestabilan keluarga, macam mana nak membimbing keluarga. Hala tuju keluarga kalau rasa dah tersasar, perbetulkan balik. Itu penting. Ya. Jadi sama-samalah kita menjaga keluarga, sebab keluarga ini merupakan satu amanah. Yang mana Nabi pernah sebut, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janji. Jaga amanah, jaga janji kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya buka kalau ada apa-apa soalan nak tanya. Wah, ni yang paling best sekali ni. Ada nak tanya soalan? Yang lelaki dulu. Oh, perempuan. Perempuan banyak nak tanya ni. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Makcik belakang tu nak tanya. Mikrofon tu boleh bagi kot. Tu tadi. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya tak tanya panjang. Memang mungkin kita dapat tanya Ustaz juga lah yang mana Ustaz cakap tu. Tadi Ustaz ada cakap amanah kan? Amanah. Tadi minta Ustaz tolong jelaskan kami sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai nenek, amanah kami ni yang jelas. Itu je. Selamat. Okey. Terima kasih. Dengan jelas. Kalau dengan jelas, kena 2 hari 2 malam ni cerita ni. Tapi betul lah. Kalau ikutkan, tanggungjawab seorang isteri 2 saja. Itu dia. Melayan suami, melahirkan anak. Itu saja. Sudah. Wahara orang lelaki. Kan? Tanggungjawab perempuan sebenarnya 2 je. Melayan suami, melahirkan anak. Besarkan anak, jaga rumah, kemah rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, sidai kain. Semua kerja orang lelaki. Sudah.
Tak sabar nak balik rumah ni. Nak cerita dengan suami. Tetapi, kebanyakan kita memahami orang lelaki tak mampu buat benda tu, maka orang perempuan menanggung tugas suaminya tu. Dia tolong buat. Maka besarlah pahala seorang isteri. Itu yang orang perempuan, dia juga yang melipat kain, dia juga basuh kain, dia juga melayan orang tua ni, masak, makan, minum, kemudian jaga tempat tidurnya, kemudian kemas bilik air, apa lagi? Sental bilik air. Tetapi itu penting saya bagi tahu sebab apa? Bila orang lelaki faham, ini sebenarnya tanggungjawab aku, tapi isteri aku dah tolong buat, maka dia akan menghargai isteri dia. Berbanding pada lelaki yang itu kerja kau masaklah. Kan? Kau jaga anak, tu kerja kau, aku cari duit je. Tak betul. Hari ini sebenarnya ikutkan perempuan pun keluar cari duit. Dua-dua pun penat. Betul tak? Tu sebab pentingnya pertimbangan seorang suami. Tu sebab Nabi sendiri dalam banyak keadaan Nabi tidak menyusahkan isterinya untuk perkara-perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Nampak tak? Kalau Nabi nak, dia akan minta tolong dengan cara yang cukup lemah lembut. Sayang, dia kata, ya Humaira. Dia kata, dia minta, boleh tak kau buatkan air untuk aku? Macam tu. Kita ni, nasi. Oh, maaf. Jangan macam tu. Sebab orang perempuan dia bantu kita. Faham? Dan dari segi amanah ni banyak. Dari segi amanah rumah tangga, amanah mendidik anak. Suami yang kena didik anak ni bermulanya. Tapi orang perempuan dah bantu. Jangan macam ni, jangan macam ni, jangan begitu, jangan begini. Tu yang bila bergaduh kadang-kadang orang lelaki kalau tak faham, anak awak lah tu. Perangai pandai-pandai macam tu. Siapa ngajar ni? Awak lah yang tak ajar dia betul-betul. Tengok. Abang telah sibuk sangat ceramah sana sini. Tengok suami pula kena. Nampak? Contohlah. Jadi itu sebabnya berterima kasih pada isteri yang bantu suami. Itu sebab saya selalu pesan orang lelaki kalau balik rumah, nampak rumah kemas, puji terus. Jangan tunggu dia cakap. Kemas rumah ni. Masihlah isteri abang buat. Abang pun tak terbuat. Dia suka itu orang perempuan. Tahu tak apa. Kalau kita tak buat macam tu, dia tanya lagi susah. Abang perasan tak bilik air tu? Sudah. Kenapa pula dengan bilik air ni? Kita tengok sama je bilik air tu. Kau renovate ke? La ilaha illallah. Dia baru lepas cuci bilik air. Nampak tak? Jadi maknanya itu penting. Kalau ikutkan, begitu juga saya kata tadi. Dari segi nafkah. Orang lelaki wajib bagi nafkah zahir dan batin. Saya dah sebut tadi. Amanah dia bagi nafkah. Walaupun isterinya bekerja. Kena bagi nafkah. RM10 lah. RM50 bagi ikut kemampuan kita. Sebab kalau tak bagi dan orang perempuan tidak redha, maka orang lelaki itu berhutang. Ingat tu. Dan kadang-kadang orang lelaki gemar cakap macam ni. Saya ni anak lelaki. Saya kena utamakan mak saya daripada awak tau. Dia kata. Mak tak boleh ganti. Awak saya boleh ganti. Hajar betul. Betul kan? Ayat dia kan? Betul lah mak tu tak boleh ganti. Betul. Tapi ayat tu tak tepat gunanya. Sebagai seorang suami, dalam bab nafkah, wajib utamakan isteri dan anak-anak dulu baru mak dia. Habis Ustaz, kalau saya hanya mampu bagi seorang je, takkan saya nak biarkan mak saya? Patut fikir itu sebelum kahwin. Tapi kalau dalam bab emergency, darurat, sayang, abang tak dapat bagi duit bulan ni, mak nak operate. Abang terpaksa bagi mak ni. Yalah, abang faham. Isteri pun faham. Ya. Faham tak tu?
Jadi makna kata dalam bab nafkah ingat. Dan ibu yang baik, katalah dapat duit kurang kan, atau anak tak bagi bulan tu, sebagai ibu yang baik dia kena faham. Sampai hati kau. Aku yang melahirkan kau. Kau lebihkan isteri kau bagi duit lebih. Mak kau ni yang menyusukan kau. Sampai hati kau. Oh, mak kan susah anak tu. Tapi kalau ibu yang baik, bila anak bagi nafkah, mak, bukan mak, anak bagi duit. Mak ni ambil lah duit 500. Engkau bagi mak ni, anak bini kau ada tak ni? Cukup nak? Cukup mak. Kalau cukup baru mak ambil. Berkasihlah banyak-banyak. Murah rezeki kau. Macam tu. Seorang mak tu kena ingat. Kalau mak ni ingat, tak apalah mak bulan ni anak bini saya tak pakai duit belanja pun. Jangan-jangan. Ambil ni bagi bini kau. Besar pahala ibu dia tu. Ya? Tolong bantu ni. Kena bantu. Barulah masyarakat sejahtera, rumah tangga bahagia. Tu. Ya? Okey, soalan lain? Satu lagi isu kalau mak ayah sakit. Suami tak boleh paksa isteri jaga mak atau ayah suami yang sakit. Tak boleh paksa. Tapi kebiasaan bang, mak, abang, mak saya juga. Kadang-kadang isteri tolong jaga. Kalau isteri jaga, digalakkan bagi sagu hati. Tanda terima kasih. Masihlah jaga mak abang, ambil ni. Tak apalah bang. Ambil. Suami juga tak boleh halang isteri nak jaga mak ayah dia. Tapi kalau suami, saya tak izin awak jaga mak awak yang sakit tu. Awak duduk rumah. Saja-saja tak bagi. Maka isteri yang patuh pada suami dapat pahala, suami itu berdosa. Faham okey. Okey, soalan lain? Tak ada kalau tak ada kan, jumpa-jumpa kan cakap lah. Semua sibuk nak bergambar dah ni. Jadi apa pun saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Kan? Jadi macam mana pun, ingat rumah tangga nak bahagia bukan sebab duit. Ramai kat luar sana yang saya jumpa, rumah besar, kereta besar. Duit dalam bank ada 500,000. Ada satu kisah benar, dia masuk duit dalam akaun isteri je 500,000. Isteri dia nak kereta BMW 7 Series, dah booking pada luar negara. Suami kata kau tak payah kerja, kau duduk rumah aja. Siap orang gaji, siap dengan driver, nak bawa pergi mana, cakap aja. Tapi bila dia pergi jamuan, dinner, dia nak isteri dia pakai lawa, temankan dia. Senang dah hidup? Senang. Dalam bank ada 500,000. Tiba-tiba, sebulan lebih kahwin, tiba-tiba dia dapat tawaran jadi pramugari. Isterinya tu. Rumah banglo, kereta besar, rumah besar, duit banyak. Bila dapat tawaran jadi pramugari, dia cakap, I nak kerja. I dapat tawaran jadi pramugari. Suami kata, saya tak izin. Buat apa kau nak kerja, duit dah banyak. Rumah aku dah siapkan. Kereta aku dah siapkan, kau nak apa lagi? Lagi satu, kalau kau jadi pramugari, kau buka tudung kau. Kau buka aurat, aku tak setuju. Bapa mentua telefon. Kau apa pasal halang anak aku nak kerja? Akhirnya sebulan setengah, tak sampai 3 bulan bercerai. Duit banyak, kereta besar. Kalau kita lah dapat suami macam tu, senang ke tak senang hidup? Senang dah. Tapi pada setengah orang, itu bukan bahagia. Ya. Itu sebab saya kata tadi, contoh tu. Sebab jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. InsyaAllah
Saya doakan semua yang ada di depan saya berbahagia di dunia dan di akhirat. Dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Dan dikurniakan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan dikurniakan anak-anak qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak penyejuk mata, penyejuk hati. Anak kalau elok sejuk. Anak kalau elok sejuk. Sejuk hati. Sejuk parut tu kambung tu. Kau ingat kau yang ada parut, orang lelaki pun ada parut juga. Sejuk hati. Sejuk hati tengok anak elok. Sesuaikanlah diri kita dengan keadaan sekarang. Ada teknologi. Guna teknologi itu dengan baik. Di kandang kambing kita mengembek. Di kandang harimau kita mengucap. Kau mengaum kan harimau tak kenal kau siapa. Kenal. Confident dia mau hilang kepala kau. Ya. Hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. B dan D. Antara B dan D. Tengah-tengah tu ada satu huruf lagi. C. Kita ada choice. Ada pilihan hidup yang macam mana kita nak jalani. Jalanilah hidup sehat secara Islam. InsyaAllah. Selamat dunia akhirat. Saya tutup dengan surah Asy-Syura ayat 20. Allah bagi tahu. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun, barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Kejar akhirat. Okey? Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Kan? Mudah-mudahan yang baik itu sama-sama kita amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Sedikit makluman saya nak maklumkan kepada semua yang hadir hari ini. Di belakang sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang. Bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sauk yang bawa balik sekarang. Kena beritahu tu. Yang pertama yang tak berapa banyak tu memang sangat laju, iaitu sambal crispy mengidap. Sambal crispy mengidap tu air tangan mak saya. Dia tak pedas sangat. Orang Singapura kalau makan, dia gemar gatah depan TV macam tu je. Memang tak cukup. Kalau dapat makan dengan nasi atau bubur lagi sedap. Tapi kadang gatah macam tu je. Kemudian, yang tu RM15 je. Satu lagi, susu kambing Al-Amr. Susu kambing, campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham Oh faham. Ingat tak faham. Susu kambing campur kurma campur madu tu. Yang bagus pertama dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing bera. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland Belanda. Sangat baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih ulu hati. Minum pagi je sekali cukup. Sampai petang perut tak masuk angin. Siapa nak diet pun elok. Yang package umrah, siapa pergi umrah, bawa tu insyaAllah. Dia boleh buat ibadah dengan puasa. Dia memang perut tahan. Kedua, dia baik juga untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Mana dah mula semayang dekat kursi tu boleh amalkan. Imam Masjid Felda Palung 12, 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah, dia boleh semayang macam biasa. Kemudian dia baik untuk orang eczema, gatal-gatal kulit. Ingat ya, minum. Jangan buat mandi, minum. Ya. Kemudian, dia baik untuk perempuan mengandung, baik untuk ibu ni, baik untuk anak dalam perut, untuk mengelakkan jaundice, demam kuning. Dan begitu juga, dia baik untuk orang perempuan yang hormon merayau-rayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak usahlah cari. Ya. Tapi kalau minum, datang dia balik, rezeki.
Hari ni dia offer. Satu kotak 45, tapi kalau beli 2, 90. Macam sama je dia. Tak ada lah, tak ada. Beli satu 45, beli 2 80. Tu tak banyak tu, mana yang ada je. Tak bawa duit tak apa. Boleh transfer QR Pay boleh. Ustaz, balik nanti transfer boleh? Boleh. Dia tak ada kalau sampai rumah hilang ingatan buat macam mana. Kan? Redanya lah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Ini kurang itu punya kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.